Kanal Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad berkata di dalam syairnya, mithlil Imam Ali Zainal Abidin al-qanit al-mutabattil al-mutakhashyi. Beliau Imam Haddad mensifati terhadap Imam Ali Zainal Abidin dengan sebutan al-qanit. Apa itu qanit? Yani orang yang al-qaim lillahi bil ibadah, yang istiqomah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Orang yang khidmat, taat, hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutabattil, orang yang meninggalkan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menghadapkan ruh, yang senantiasa menghadapkan jasad dan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan imam yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diriwayatkan beliau saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin untuk melaksanakan wudu langsung pucat wajahnya. Kemudian ada seseorang di sekitarnya mengatakan kepada Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai Imam, mengapa ketika pengen wudu wajah antum berubah menjadi pucat?" Maka beliau menjawab, "Apakah kalian tahu di hadapan siapa aku ingin berdiri? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aku takut menghadapkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fi ula." Beliau merupakan anak daripada Sayyidina Husain, daripada Sayyidina Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau Imam Ali Zainal Abidin dikunyah dengan Abul Husain, ada yang mengatakan Abul Hasan. Beliau sering dilakopi sebagai Sajjad, orang yang ahli sujud, ahli ibadah. Nah, beliau mendapatkan makom atau istilah as-sajjad terbukti terhadap apa yang beliau kerjakan, ahli sujud, sampai-sampai diriwayatkan kan yusalli fil yaum wal laila al-faraqah. Beliau itu setiap harinya tidak kurang salat setiap harinya 1000 rakaat. Maka as-sajjad merupakan julukan sebab beliau adalah ahli ibadah. Beliau sempat meriwayatkan hadis, beliau merupakan tabi'in, seorang tabi'in yang sangat mulia, imam besar di zaman itu. Beliau sempat meriwayatkan hadis dari ayahnya Sayyidina Husain, begitu juga dari babannya Sayyidina Hasan, dari sahabat Jabir, Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Abu Hurairah, Sofia, Aisyah, Ummu Salma, ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhu anil jami'. Beliau mewarisi daripada sifat datuk dan abahnya beliau, daripada segi ilmu, zuhud dan ibadah, mewarisi terhadap apa yang telah diwarisi oleh kakek beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak daripada kalangan ulama yang memuji terhadap Imam Ali Zainal Abidin, daripada ulama-ulama yang memuji daripada sifat beliau, yakni Yahya Al-Ansari. Imam Yahya Al-Ansari pernah berkata, huwa, yakni Imam Ali Zainal Abidin, afdalu Hashimi ra'aitu, merupakan paling afdalnya Bani Hashim, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku lihat. Ada juga Imam Zuhri mengatakan, lam adrak bil Madinah afdal min. Aku tidak pernah menemukan orang yang tinggal di kota Madinah yang lebih afdal daripada Imam Ali Zainal Abidin. Banyak daripada ulama-ulama yang memuji terhadap Imam Ali Zainal Abidin. Di antara ulama-ulama tersebut, bukan sampai ulama, bahkan sahabat pun memuji kepada Imam Ali Zainal Abidin. Di antara sahabat yang memuji, yakni sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Daripada percikan daripada kisah-kisah beliau sangat banyak. Di antaranya berkata Imam Muhammad bin Ishaq radhiyallahu taala anhu Allah, bahwasanya penduduk kota Madinah mereka hidup, namun mereka tidak mengetahui siapa yang biasanya memberikan kepada mereka setiap harinya makanan, minuman, pakaian dan segala macam yang mereka butuhkan. Mereka hidup tanpa mengetahui siapa yang memberikan mereka hal-hal tersebut. Ketika meninggalnya Imam Ali Zainal Abidin, maka mereka sudah tidak bisa menemukan daripada makanan, minuman dan pakaian yang biasanya mereka temukan di depan pintu-pintu rumah mereka ketika sudah pagi hari. Yang mana Imam Ali Zainal Abidin di dalam riwayat itu setiap malamnya membawa karung yang beliau bawa sendiri
diletakkan di atas punggungnya setiap malam, mengelilingi kota Madinah untuk diberikan kepada fakir miskin yang berada di kota Madinah. Ketika beliau meninggal, itu yang memandikan beliau mendapati bahwasanya di pundak beliau terdapat bekas warna hitam. Kemudian orang-orang di sekitar bertanya, kenapa kok bisa begitu? Maka dijawab, karena Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya itu membawa karung, ditumpuk sendiri sama beliau, diletakkan di atas punggung untuk dibagikan kepada setiap fakir miskin yang berada di kota Madinah. Maka didapati bahwasanya beliau Imam Ali Zainal Abidin itu mampu menghidupi, memberi makan, memberi pakaian, memberi minuman kepada penduduk kota Madinah sebanyak 100 keluarga. Beliau radhiyallahu anhu, Imam Ali Zainal Abidin, melakukan hal tersebut itu untuk mendapatkan, semata-mata untuk meraih daripada apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari beliau, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sedekah sir tutfi ubul-burram, bersedekah secara diam-diam mampu untuk memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala.